Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini 1 Ramadan 1447 Hijriah bersamaan dengan 19 Februari 2026. Hari ini kita berpeluang untuk menyempurnakan, untuk memulakan ibadah puasa dengan penuh ketakwaan, insya-Allah. Semoga segala nikmat yang kita peroleh sepanjang Ramadan ini akan menjadikan kita insan yang sentiasa beramal soleh dan mendapat ganjaran syurga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan pada hari yang penuh berkat ini, insya-Allah kita semua akan menyaksikan majlis pelancaran bulan wakaf kebangsaan untuk tahun 2026, insya-Allah, yang akan disempurnakan oleh YB Senator Dr. Zulkifli Hasan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan insya-Allah bulan wakaf kebangsaan adalah inisiatif yang telah bermula sebenarnya pada tahun 2021 lagi ataupun 1442 Hijrah lagi, dan diteruskan hingga kini agar amalan berwakaf itu akan terus subur dan mekar, khususnya pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, insya-Allah. Dan bagi meneruskan program kita pada hari ini, para penonton sekalian, sama-sama kita saksikan dahulu bingkisan video yang telah tersedia berkenaan dengan pemerkasaan wakaf di Malaysia bagi sepanjang tahun lepas, iaitu tahun 2025, yang akan memperlihatkan projek-projek, aktiviti-aktiviti wakaf yang telah pun dilaksanakan oleh, kita katakan, daripada Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar, Yayasan Wakaf Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri Main sendiri. Jom, ayo sama-sama kita saksikan paparan video. Itu dia, Masya Allah, pelbagai inisiatif dan juga platform daripada wakaf yang mana Naufal sebut daripada ummah untuk ummah. Daripada ummah untuk Maknanya ummah. manfaat itu diguna bersama melalui wakaf yang sistematik dan juga berterusan, insya-Allah. Ya, subhanallah. Satu benda yang berkenaan dengan wakaf ni, subhanallah. Kalau dari segi bulan puasa ni memang terkenal lah perkataan wakaf tu sendiri, iaitu wakaf tu berhenti sebab mengaji. Engkau kena wakaf kena tidak, subhanallah. Tapi sebenarnya wakaf tu terhentinya mungkin harta itu, tapi manfaatnya terus mengalir sehingga bila-bila, subhanallah. Dan itu tadi 2025, subhanallah, kita kata ringkasan ataupun bingkisan berkenaan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh Jauhar sendiri, Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Majlis-Majlis Agama Islam Negeri masing-masing, subhanallah. Kita ucapkan pujian kepada usaha ini, disambut sendiri baik juga kepada masyarakat juga, insya-Allah. Dan untuk meneruskan majlis, kami kini untuk nak meneruskan sambutan Bulan Wakaf Kebangsaan 2026, kita nak menjemput sendiri Yang Berhormat Senator Menteri ataupun Dr. Zulkifli Hasan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, untuk merangkap juga beliau merupakan pengerusi ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Wakaf Malaysia YWM, untuk meneruskan ucapan dan amanat beliau sempena majlis pelancaran sambutan Bulan Wakaf Kebangsaan 2026. Yang Berhormat Menteri, persilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا تحية طيبة وبركة من عند الله أما بعد. Yang berusaha Dr. Rizwan bin Bakar, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Yang berusaha Encik Khairul Anwar bin Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Khair Ngadirun, Pengerusi TV Al-Hijrah. Yang berusaha Encik Namanzi Haris, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah. Ahli Lembaga Pengarah TV Al-Hijrah. Rakan-rakan Majlis Agama Islam Negeri, rakan-rakan korporat, rakan-rakan media, para penonton program Assalamualaikum TV Al-Hijrah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dan salam hormat kepada seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti siaran langsung pada hari ini. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam yang memulakan ibadah berpuasa pada hari ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk meneruskan ibadat sebagai hamba-Nya, dan lebih istimewa lagi pada pagi yang penuh berkah ini kita bersiaran bagi melancarkan sesuatu yang amat istimewa, iaitu sambutan bulan wakaf kebangsaan bagi tahun 2026 1447 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya yakin setiap hadirin sedia maklum bahawa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang menjamin kelangsungan pahala kepada pewakaf walaupun dia telah pergi meninggalkan dunia ini. Inilah pelaburan akhirat yang tidak pernah susut nilainya, kerana manfaatnya terus dinikmati oleh generasi demi generasi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila mati seorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan juga anak soleh yang mendoakan baginya. Inilah kekuatan wakaf. Ia bukan sekadar derma sekali beri, tetapi instrumen yang melahirkan manfaat berterusan. Dan akan tetapi, imej wakaf di negara ini pada umumnya tidak begitu memberangsangkan lagi. Di sini, apabila sebut sahaja wakaf, maka hanya tertumpu kepada tanah Al-Quran dan tanah kubur. Sedangkan dalam sejarah Islam, wakaf bukan hanya sekadar membina masjid dan surau. Tamadun Islam pernah berdiri di atas kekuatan wakaf. Universiti Al-Azhar di Mesir yang telah melahirkan ratusan, jutaan, ribu ulama dan lebih 1000 tahun bertahan melalui dana wakaf masyarakat. Begitu juga Universiti Zaitunah di Tunisia dan Universiti Al-Qarawiyyin di Maghribi yang diasaskan oleh seorang wanita solehah, Fatimah Al-Fihriyah, melalui hartanya yang diwakafkan untuk ilmu. Pada masa yang sama, hospital-hospital dalam dunia Islam seperti Bimaristan di Baghdad dan Damsyik memberi rawatan percuma kepada rakyat tanpa mengira kaya atau miskin, juga melalui wakaf. Dana wakaf Kuwait pula telah digunakan bagi tujuan pembangunan keilmuan dengan mengeluarkan ensiklopedia perundangan Islam atau fiqh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kutipan zakat yang direkodkan Majlis Agama Islam Negeri pada tahun 2024 berjumlah dianggarkan 4.85 bilion ringgit. Manakala jumlah kutipan wakaf tunai di negeri-negeri termasuk yang dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia dianggarkan hanya lebih kurang 140 juta ringgit sahaja pada tahun yang sama. Ini menggambarkan betapa kurangnya kesedaran orang ramai terhadap potensi besar wakaf sebagai instrumen pembangunan ummah. Oleh itu, bulan wakaf kebangsaan mula diperkenal sejak tahun 2021
sebagai pentas nasional untuk memperkasa budaya wakaf di Malaysia. Hala tuju negara melalui rancangan Malaysia ke-13 juga memperlihatkan satu isyarat dasar yang penting, iaitu pembiayaan alternatif termasuk dana wakaf perlu diperluaskan. Ini membuka ruang untuk wakaf diperkasakan sebagai rakan pembangunan yang sah dalam ekosistem negara. Belanjawan Madani 2026 menyediakan beberapa titik pemangkin yang relevan kepada pemerkasaan wakaf melalui inisiatif pembangunan tanah wakaf oleh UDA Holding Berhad dan pengenalan instrumen sukuk wakaf tunai berinovasi, tokenisasi serang membolehkan prinsipal atau pulangan diwakafkan sebagai pendermaan untuk pembangunan sosial. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, agenda Bulan Wakaf Kebangsaan 2026 ada 5 teras pemacuan. Teras pertama, pembudayaan, literasi dan inklusiviti wakaf. Cabaran utama wakaf pada hari ini bukan semata-mata kekurangan niat baik, tetapi menangani jurang kefahaman dan keterlibatan dalam berwakaf. Ramai yang ingin berwakaf, tetapi tidak tahu saluran yang sah, tidak pasti apakah mekanismenya dan bimbang isu ketelusan. Justru itu, kita perlu memperluas literasi wakaf melalui bahasa yang mudah, saluran yang mesra pengguna dan menyampaikan naratif yang dekat dengan realiti dan denyut nadi rakyat. Dan teras kedua, tadbir urus berintegriti, piawaian dan ketulusan. Sarjana Wakaf ada menegaskan bahawa kekuatan wakaf bergantung kepada sistem dan pengurusan. Masyarakat hari ini mahu melihat bukti, manfaat dan perubahan yang nyata. Mereka mahukan fakta, data dan juga angka. Buktinya pada hari ini, alhamdulillah, kita telah mengorak langkah ke arah penambahbaikan tata kelola yang lebih telus di mana Majlis Agama Islam negeri-negeri telah menggunakan pakai piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, zakat dan wakaf yang dibangunkan sendiri oleh Jabatan Akaunten Negara Malaysia bagi memastikan urusan perakaunan wakaf diurus dengan sempurna. Dan teras ketiga, memakmurkan aset wakaf dari idle ataupun beku kepada lebih produktif. Wakaf tidak lagi bersifat tradisional seperti semata-mata untuk masjid, madrasah maupun tanah perkuburan. Sebaliknya, wakaf telah dikembangkan kepada projek-projek yang berimpak tinggi. Saya bagi contoh, pembinaan stesen minyak seperti di Selangor, Melaka dan di Pulau Pinang. Pembinaan bangunan-bangunan pejabat seperti di Sarawak dan wilayah persekutuan. Projek pertanian dan peladangan seperti di Kelantan dan di Perak. Wakaf pendidikan seperti My Wakaf PTPTN dan banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Dan teras keempat, yang sangat penting, wakaf muakkad, iaitu wakaf bertempoh, bagi memastikan fleksibiliti baharu, impak yang cepat. Malaysia telah mengorak satu langkah lagi ke arah pemerkasaan wakaf menerusi pengenalan wakaf muakkad, wakaf bertempoh, iaitu dan wakaf bertempoh ini telah pun diputuskan dan dibenarkan oleh Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Haiwal Agama Islam Malaysia kali ke-128. Keharusan ini membuka ruang penyertaan yang lebih luas, khususnya kepada individu dan korporat yang ingin menyumbang aset atau manfaat untuk tempoh-tempoh tertentu. Dan yang terakhir, teras kelima, iaitu pendigitalan wakaf. Seiring dengan hala tuju kerajaan dalam memperkukuh pendigitalan pengurusan melalui RMK 13, My Digital
dan agenda Malaysia Madani. Wakaf perlu digerakkan secara lebih moden, sistematik dan diyakini oleh rakyat. Pendigitalan bukan sekadar pilihan tetapi suatu keperluan strategik bagi memudahkan orang ramai berwakaf melalui platform digital dan aplikasi mudah alih yang selamat, mesra pengguna serta telus. Kerajaan melihat penggunaan aplikasi dan sistem digital seperti portal wakaf pendidikan digital atau wakaf Go Learning yang diperkenalkan oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Penggunaan Malaysia Digital Agreement Gateway serta pelaksanaan inisiatif Smart Digital Infak di masjid dan surau sebagai nilai tambah strategik dalam usaha memperkukuh ekosistem wakaf negara. Dan alhamdulillah, melalui pendekatan-pendekatan ini, sebahagian hasil atau bayaran yang diperolehi daripada penggunaan platform berkaitan akan disalurkan sebagai dana wakaf Yayasan Wakaf Malaysia. Di samping memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap, telus dan berintegriti. Saya yakin dengan sokongan padu Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, pendekatan ini akan menggalakkan penyertaan masyarakat secara lebih meluas dan berterusan. Seterusnya memperkukuh peranan wakaf sebagai instrumen pembangunan ummah dan negara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi menyemarakkan sambutan bulan wakaf kebangsaan pada tahun ini dan bagi memperkukuhkan pengurusan terimaan dana wakaf, aplikasi Go Wakaf akan diperkenalkan sebagai satu langkah pendigitalan untuk memudahkan orang ramai berwakaf melalui telefon bimbit. Melalui pendekatan digital ini, Yayasan Wakaf Malaysia mensasarkan, kita doakan, kutipan sebanyak sekurang-kurangnya insya-Allah 1 juta sepanjang bulan wakaf kebangsaan menerusi semua platform digital Yayasan Wakaf Malaysia. Sebagai pelengkap kepada inisiatif ini, kita lancarkan juga iklan khas kesedaran berwakaf yang akan disiarkan di semua stesen televisyen di seluruh negara bagi membantu masyarakat memahami kepentingan wakaf dan cara wakaf yang betul dan tepat. Pada masa yang sama, kita bangunkan garis panduan pungutan dana wakaf Al-Quran edisi kemas kini yang disediakan oleh JAKIM dan Jauhar dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri serta Kementerian Dalam Negeri yang akan diperkenalkan sebagai bahan rujukan kepada masyarakat supaya amalan mewakafkan Al-Quran dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, berintegriti dan selaras dengan kehendak syariah. Hadirin dan hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan bulan wakaf kebangsaan 2026. Semoga semua usaha ini menjadi asbab untuk mengangkat wakaf sebagai sektor kebajikan yang profesional, telus dan berimpak serta menjadi jambatan yang menghubungkan nilai agama dengan kesejahteraan sosial. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan sambutan bulan wakaf kebangsaan tahun 2026. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan bermula di sini. Alhamdulillah. Harapan menjadi realiti dengan satu usaha kecil bersama. Kecil-kecil yang boleh pandai wakaf. Dari kesihatan ke pendidikan, ekonomi ke alam sekitar, wakaf ada untuk semua. Setiap ringgit yang diwakafkan membuka peluang
membina masa depan negara. Daripada tangan kita, terbit harapan untuk seluruh rakyat Malaysia. Wakaf adalah amanah demi Malaysia yang kita cintai. Mereka adalah pewaris negara. Harapan untuk sebuah legasi. Sumbangan wakaf anda merealisasikan semua harapan, membantu yang memerlukan tanpa mengira bangsa dan agama. Wakaf membangun Malaysia Madani. Itulah demikian sebentar tadi paparan video kesedaran wakaf yang mengingatkan kita bahawa setiap sumbangan kecil mampu melakar perubahan besar dan berpanjangan kepada ummah insya-Allah. Wakaf bukan hanya sekadar amalan kebajikan, tapi dia merupakan satu legasi kebaikan yang terus mengalir manfaatnya dari generasi ke generasi. Oleh itu, seiring dengan perkembangan teknologi dan keperluan masyarakat masa kini, melalui pendekatan yang lebih moden, pantas, mudah diakses, wakaf boleh dilaksanakan hanya melalui hujung jari. Bila-bila masa, di mana sahaja kita berada. Ya, subhanallah. Dan sebagai kesinambungan kepada mesej kesedaran yang telah kita saksikan sebentar tadi, subhanallah, tibalah saat yang kita semua nanti-nantikan, satu inisiatif digital yang bakal membuka ruang lebih luas kepada masyarakat untuk bersama-sama berwakaf. Jadi dengan penuh sukacita, majlis mempersilakan Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan untuk menyempurnakan gimik pelancaran rasmi aplikasi mudah alih Go Wakaf sebagai simbol komitmen berterusan dalam memperkasa amalan berwakaf melalui inovasi teknologi demi kesejahteraan ummah. Ayo kita sama-sama, mungkin kita kira turun, countdown sama-sama insya-Allah dalam menjemput sekaligus Yang Berhormat Senator Menteri. Insya-Allah dengan kiraan 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, penerangan insya-Allah. Go Wakaf ini mungkin merupakan aplikasi mudah alih yang dibangunkan sendiri oleh Yayasan Wakaf Kebangsaan, Yayasan Wakaf Malaysia YWM sebagai platform digital bagi memudahkan masyarakat berwakaf secara pantas, selamat dan inklusif melalui hujung jari. Dan aplikasi ini membuka peluang kepada semua untuk berwakaf dengan mudah dan pantas insya-Allah. Itu dia, dan Go Wakaf melambangkan transformasi digital wakaf ke arah ekosistem yang lebih progresif, responsif dan relevan dengan generasi masa kini. Anda boleh muat turun aplikasi Go Wakaf di Google Play dan juga App Store. Saksikan aplikasi Go Wakaf.